Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Bermula 22 Januari ini, seluruh negara berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP kecuali Sarawak. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis merekodkan jumlah kes positif yang agak tinggi sehingga 18 Januari 2021. Perintah di 6 negeri itu akan mula dikuatkuasakan bermula 12.30 malam pada 22 Januari 2021 dan berakhir pada 4 Februari 2021. Sebelum ini, pada 11 Januari, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Johor, Sabah dan Melaka diletakkan di bawah PKP sehingga 26 Januari. Pengumuman PKP itu diikuti dengan negeri Kelantan dan daerah Sibu, Selangau dan Kanowit di Sarawak dikenakan perintah sama dari 16 Januari hingga 29 Januari 2021. Malaysia mencatatkan 14 kes kematian baharu akibat COVID-19 pada Selasa. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian negara adalah sebanyak 619 kes. Sama sebanyak 3,631 kes baharu COVID-19 dilaporkan dan jumlah kumulatif kes jangkitan virus di Malaysia adalah 165,371 kes. Daripada jumlah itu, 3,624 kes adalah kes tempatan dan 7 lagi mendapat jangkitan dari luar negara. Sementara itu, Sarawak melaporkan pertambahan 156 kes positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 2,367 kes. Sibu kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 65 kes, diikuti Miri 28, Kanowit 24, Beluru 15, Sarike 10, Sebauh 3, Kuching, Bintulu dan Subis masing-masing 2, manakala 1 kes di Dalat, Belaga, Meradong, Semarahan dan Daro. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan kluster Rakut di Miri sebagai kluster COVID-19 terbaharu di Sarawak. Kes indeks kepada kluster ini merupakan kes 1,740 yang dikesan menerusi saringan kontak rapat kepada kes positif yang dilaporkan pada 12 Januari 2021. Malaysia Airlines Berhad mendapat 7 bintang, iaitu markah penuh daripada airline rating dalam tinjauan bebas mengenai langkah-langkah kesihatan dan keselamatan COVID-19. Penilaian tersebut melihat kepada 7 kriteria termasuk panduan COVID-19 dalam laman web syarikat penerbangan, penjarakan sosial semasa menaiki pesawat, peralatan pelindungan diri PPE kru kabin, pemakaian pelitup muka yang wajib dalam pesawat, pengubahsuaian kepada perkhidmatan makanan, kit kebersihan penumpang dan pembersihan menyeluruh pesawat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines, Kapten Izzaham Ismail, COVID-19 telah memberikan cabaran baharu kepada industri penerbangan. Oleh itu, Malaysia Airlines perlu menyesuaikan perkhidmatan dan protokolnya dalam kadar segera untuk memastikan keselamatan dan keselesaan penumpang. Urus niaga digital kini dipeluaskan di luar bandar, selari dengan dasar kerajaan untuk memperkasakan ekonomi digital Sarawak secara holistik. Kemudahan dompet elektronik atau Sarawak Pay terus mendapat sambutan menggalakkan sejak ia diperkenalkan pada November 2017, khususnya di kawasan bandar, dan kini ia dipeluaskan di luar bandar bagi mencapai keseimbangan pendigitalan antara dua kawasan. Walaupun penggunaan Sarawak Pay masih baru bagi penduduk di kawasan luar bandar, namun ia tidak menjadi penghalang untuk mereka menguasainya. Di pusat penggunaan aplikasi e-dompet itu ternyata memudahkan urusan pembelian dan pembayaran masyarakat di luar bandar. Ia sekaligus membuktikan bahawa rakyat di luar bandar berjaya mengadaptasi teknologi tinggi dalam kehidupan harian. Bagi penduduk kampung Sepinang di pusat, penggunaan Sarawak Pay amat menggalakkan. Setakat ini, sambutan Sarawak Pay daripada masyarakat luar bandar, khasnya kepada masyarakat kampung Sepinang, sangat menggalakkan. Dan di sini mereka cuba menarik minat mereka untuk berada seiring bersama-sama dengan masyarakat bandar.
Malah ia turut disifatkan sebagai salah satu perkara baharu bagi komuniti di luar bandar. Pengguna sawak pay tu mestinya semua nak. Ada separuhnya tahu, ada separuh si tahu. Macam kami menggunakan sawak pay tu, kami beli barang keperluan untuk dijual lah. Bagaimanapun, capaian internet di luar bandar masih terhad yang memberi cabaran untuk aplikasi itu diperluaskan. Namun, Selamah percaya kerajaan mempunyai perancangan untuk meningkatkan capaian jalur lebar di seluruh negeri, khususnya di luar bandar dalam aspirasi menuju negeri maju menjelang 2030. 6 kenderaan musnah dalam kebakaran berdekatan bangunan kedai di Desa Ilmu. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada jam 9.25 pagi. Beberapa anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Semarahan terus ke lokasi kejadian untuk memadam kebakaran. Di mana pihak bomba apabila telah menerima laporan kejadian tersebut telah bergegas ke tempat kejadian dan kita telah berjaya menyelamatkan 4 buah kenderaan yang dipakai di situ dan 6 buah musnah dalam kebakaran. Punca kejadian tersebut masih lagi di dalam siasatan lah. Kita telah pun berusaha mendapatkan pegawai penyiasat yang ada di zon Semarahan dan dibantu oleh anjing pengesan lah, supaya kita dapat menemui lebih cepat lagi sebab dan punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dan tiada kerosakan struktur dilaporkan. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya dan operasi ditamatkan pada jam 10.25 pagi. Susulan penangkapan 2 ekor buaya di Sungai Meranik, pasukan pemburu buaya Semarahan akan meneruskan pemburuan sehingga hujung minggu ini. Operasi itu bagi mengesan buaya sebenar yang membaham mangsa di sungai tersebut dipercayai masih bebas. Kata Ketua Pasukan Pemburu Buaya Wan Mazlan Wan Mazian, operasi kedua menyasarkan 5 lagi tangkapan untuk pencarian seterusnya. Cakap tu dan nak ikut dah. Aku mangsa 2 mangsa kan, mangsa dulu 4, mangsa dulu di 2 baru yang boleh kami dan nak ikut dah. Dibunuh nak ikut dah. Okey. Tapi kita kampung belum puas hati lah, belum puas hati buaya belum ada dapat yang mangsa lah. Jadi kami terpaksa dilanjut lah kerja kami sampai hujung minggu tu. Dalam insiden 12 Januari lalu, Azian Azhar 28 tahun dilaporkan hilang selepas diserang reptilia itu ketika memukat ikan di sungai berkenaan bersama bapanya. Gerakan memburu buaya kemudian diaktifkan di kawasan itu. Setakat ini, kata Mazlan, 6 ekor buaya berjaya dibunuh dan terbaru 2 ekor lagi ditembak pada pagi Selasa di Sungai Kampung Meranik. Mesti dapat esok. Mungkin rusak kami dapatnya. Mungkin dapatlah. Kalau kami nanggal, kami masang kail kami semua tempat lepak yang besar-besar. Lepak yang baru turun. Masa tuknya sudah bebas sudah. Sebabnya sudah orang tiada bisin lagi dalam sungai. Kami orang ajak dalam sungai. Jadi masa tu bebas kami kerja. Operasi pencarian buaya diteruskan dari semasa ke semasa sehingga mencapai sasaran tangkapan yang diperlukan. Sementara itu, Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak Henry Ardi Mansyah mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada ketika melakukan aktiviti di sungai. Katanya peringatan ini adalah penting kerana beberapa siri aduan insiden melibatkan buaya kerap dilaporkan. Buaya menjadi semakin aktif adalah berikutan daripada kurangnya jumlah aktiviti air yang melibatkan operasi perkapalan, feri dan nelayan. Utamanya apabila bertembung dengan buaya adalah lebih baik kita menghindari, menjauhkan diri, menjarakkan diri daripada buaya berkenaan dan jangan mengambil tindakan sendiri seumpamanya dengan menghalau ataupun membuat ganggu kepada binatang berkenaan seolah-olah untuk mengusirnya daripada kawasan berkenaan. Mungkin kawasan tersebut merupakan kawasan wilayahnya yang mana boleh mendatangkan tindakan agresif kembali kepada
pengganggu ataupun individu berkenaan. Katanya lagi, para penduduk turut diingatkan untuk tidak bertindak sendirian jika terserempak reptilia berkenaan. Sekiranya terlihat buaya berada di kawasan awam dan sebagainya, elok dinasihatkan untuk segera menghubungi agensi berkaitan seperti pihak bomba, pihak Sarawak Forestry yang berpengalaman di dalam mengendalikan binatang berkenaan supaya kita, kalau di pihak agensi berkenaan, boleh menangkap dan mengembalikan ataupun memulangkan buaya berkenaan kepada habitat asalnya. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan jumpa lagi. Saya Kenop.